Saya ingin bersama dengan Trisha Yo, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi. Hai Trisha, selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas terkini kami bawakan. Trisha, mungkin kita dapat fahami apa jua yang berlaku penting untuk rakyat dan juga masyarakat cakna dengan apa yang berlaku di mahkamah. Mereka boleh memberikan persepsi, boleh memberikan pandangan, tetapi penting juga untuk masyarakat umum khususnya membaca nota penghakiman dan itu memberikan interpretasi yang jelas terhadap kedaulatan undang-undang dan juga institusi kehakiman itu. Pada pandangan Trisha. Terima kasih atas jemputan ini. Memang perkara pertama yang amat penting adalah saya rasa verdik ini memberi impression kepada rakyat bahawa memang badan kehakiman mesti mengekalkan independence dan kebebasan mereka sendiri sebab sistem demokrasi di Malaysia adalah berasaskan prinsip pengasingan kuasa di mana ada badan kehakiman yang tidak sepatutnya akan dipengaruhi oleh mana-mana pihak eksekutif dan pihak parlimen, dan ini adalah this point is ini adalah is an important point in history dalam sejarah kita di mana badan kehakiman boleh membuat keputusannya secara bebas. So we must always remember this system of separation of powers, pengasingan kuasa, dan hari ini adalah memang satu hari yang pentinglah bagi semua rakyat Malaysia untuk memperingatkan lagi sistem peraturan perundangan yang berada di negara kita. Kita bercerita mengenai demokrasi. Demokrasi itu terkait rapat dengan sistem pilihan raya dan sebagainya. Tapi demokrasi itu juga didokong dengan separation of power dan juga kedaulatan undang-undang itu sendiri. Jadi bagaimana pentingnya itu difahami dengan lebih baik oleh masyarakat dan juga ini adalah acara ataupun adalah satu event ataupun keputusan yang cukup bersejarah dan juga signifikan untuk kita fahami. Pada pandangan Trisha, bagaimana kita boleh lebih arif mengenai perkara ini, Trisha? Lebih arif berkenaan dengan isu dengan perkara demokrasi sebenarnya bergantung kepada rakyat sendiri. Kalau kita ingat, walaupun sekarang kita ada representation di parlimen di mana satu kali setiap 5 tahun kita semua pergi untuk undi dalam PRU. Dan PRU yang akan datang dalam satu tahun lagi Tetapi apa yang penting ialah demokrasi bukan sahaja sekali setiap 5 tahun. Demokrasi itu mesti diamalkan di antara PRU juga, di mana hak rakyat dan hak individu sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat di mana-mana mesti dipraktikkan juga. So apakah amalan yang boleh dibuat oleh rakyat ialah mesti menuntut kepada wakil rakyat, ahli parlimen, adun sendiri apa prinsip-prinsip dan pendirian yang setiap wakil rakyat mesti ada. So adakah wakil rakyat do they stand for isu kehakiman, isu keadilan, isu dasar ekonomi yang baik untuk rakyat dan sebagainya. So sebagai contoh, kes ini juga dan dalam 2-3 minggu lalu sampai sekarang rakyat Malaysia memang lihat macam mana kes ini almost threaten the independence of the court, dan hampir juga sistem keadilan yang dihina melalui beberapa tindakan. Jadi saya rasa apabila demokrasi mesti diamalkan apabila wakil-wakil rakyat mesti menyatakan apakah pendirian mereka terhadap setiap isu yang bangun dan berdasarkan polisi-polisi dan dasar-dasar mereka yang mereka ingin menyampaikan juga. Kalau anda lihat di kaca TV sekarang ini, visual yang kami bawakan langsung dari perkarangan lobi Istana Kehakiman Barisan Peguam. Saya kira ini Barisan Peguam Bela Datuk Seri Najib
Tun Razak, Dr. Hisham ini keluar daripada bilik prosiding, dan sebentar tadi saya kira juga nampak kelibat oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Inilah visual langsung kami bawakan dari Istana Kehakiman Putrajaya, dan kalau sekiranya ada sidang media dilakukan oleh Peguam Bela Datuk Seri Najib Tun Razak, Hisham Teh Pok Teh, kita terus saja ke Putrajaya pada ketika ini. Brief, a quick statement. You have heard the decision of the Federal Court. Verdict was read by the learned Chief Justice. Of course, we are very sad because we lost the appeal. I only say that we seek comfort and solace in the words of a great Indian jurist who said that the Almighty alone can dispense perfect justice. Thank you so much. Thank you. Will you be filing a review? I would not be able to say it now, but we will be discussing that possibility. Thank you. Thank you, sir. Itu demikian reaksi ringkas oleh peguam yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Hisham Teh Pok Teh. Secara jelas beliau berkata kecewa dengan keputusan yang telah dilakukan ataupun dibacakan oleh Mahkamah Persekutuan sebentar tadi, dan masih terlawan untuk proses seterusnya. Trisha, kalau masih lagi bersama dengan kami di talian, Trisha, bagaimana kita melihat dalam aspek kedaulatan undang-undang dan juga institusi kehakiman itu perlu dilindungi dengan sebaiknya? Dan apa yang berlaku pada hari ini dengan pengekalan ataupun sabitan itu dikekalkan kepada Datuk Seri Najib Razak, dan juga apa yang berlaku beberapa hari lalu juga, bagaimana dalam konteks global kita melihat kepada institusi kehakiman itu, dan juga betapa perlunya ia perlu dilindungi dan juga perlu dan bebas sepenuhnya? Terima kasih. Saya rasa pada hakikatnya apa yang penting ialah untuk kita semua diingatkan bahawa satu ialah rule of law, ya. Jadi nobody is above the law. I think this is the main thing that the entire case reminds us, that nobody is above the law. So sesiapa di luar itu, ini adalah satu case sahaja, kan? So there are many other cases that are in the court. Kita mesti ingat bahawa ada lagi ahli politik ataupun ahli ketua GLC ataupun ketua syarikat di mana-mana. Even if you are well connected, I think the good thing to remember is, again, nobody is above the law. So we must abide by the rule of law. Kedua ialah kita mesti abide by the constitution. Jadi perlembagaan persekutuan constitutional, the constitution is really something that we need to also pay attention to. So that's the second thing. Again, rule of law, everybody's equal, Article 8. Ketiganya ialah apa yang dicakap oleh saudara tadi adalah tentang kebebasan badan kehakiman dan kepentingannya untuk menjaga the independence and the image of badan kehakiman. Ya, betul. Sebab di luar negara ada banyak international index, ya. So all these are international indices that calculate our competitiveness. So mereka akan ada satu index, mereka akan buat calculation di mana how competitive is the country's economy, and one of the things is again back to the rule of law. Sebab sekiranya competition, sekiranya tiada rule of law, sekiranya ada biasness, biasness in the rule of law, in the way the courts make a decision, all these international index bagi competitiveness akan rank Malaysia lebih rendah lagi. So all this to say that protection of the integrity of the court system, badan kehakiman itu adalah amat penting bagi international reputation, how Malaysia fares abroad. So macam mana negara lain sees us, whether the investors, mereka nak datang ke negara Malaysia, they will examine all these things. So if they see that there is justice, there is rule of law, sebenarnya semua benda-benda ini adalah faktor-faktor yang baik bagi menjaga nama baik dan pengaruh baik
dan image baik sesebuah negara, and this is exactly the case untuk Malaysia juga. Trisha, bagaimana kita melihat dalam kes SRC International dan juga kes-kes yang berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, ini bukan sahaja berkaitan dengan hal yang di Malaysia tapi juga di peringkat global. Justru dengan apa yang berlaku pada hari ini, pada pandangan dan juga pemerhatian Trisha, bagaimana persepsi dan juga penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap apa yang berlaku dan diputuskan oleh mahkamah pada hari ini? Saya rasa bahawa reaksi antarabangsa terhadap kes ini, so memang kami tahu, kita semua tahu bahawa kes 1MDB dan kes SRC telah menjadi berita antarabangsa, dan ini adalah sudah dipaparkan dalam berita di seluruh negara antarabangsa, Wall Street Journal dan sebagainya. Jadi apakah reaksi mereka? Pertama sekali, besar kemungkinan mereka akan ada pendapat seperti mana saya bercakap tadi. Mereka akan berpendapat bahawa sistem kehakiman di negara Malaysia adalah masih kukuh dan tidak dapat dipengaruhi oleh mana-mana pihak politik. So itu adalah berdasarkan berita hari ini, tetapi saya juga tahu mungkin selepas ini ada komentar-komentar tentang apa yang akan apakah langkah yang seterusnya. Okay, so ini peguam-peguam mereka akan ada pendapat mereka sendiri tentang apa adalah langkah yang seterusnya bagi pihak Najib dan pihak peguam Najib. And then of course that I think what I'm saying is that we also have to realize that there may be other things to come. But for now untuk court verdict hari ini, I think this might be well received as far as the rule of law is concerned. Trisha, rakyat biasa seperti kami ini semua, bagaimana kita melihat bahawa pemimpin politik datang dan pergi, dan juga ini bukanlah kali pertama seorang pemimpin politik disabitkan kesalahan oleh pihak mahkamah. Cuma dalam sejarah ini pertama kali seorang bekas Perdana Menteri didapati bersalah dan juga Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan hukuman terhadap beliau. Tapi akhirnya nanti bagaimana rakyat menerima ini, kerana dalam pada kita bercerita mengenai ahli politik, kita perlu mempertahankan dan juga melindungi aspek dan juga sistem kehakiman dan institusi itu yang lebih penting, kerana asas sebuah negara itu ialah terletak kepada institusi dan juga sistem keadilan itu. Secara mudahnya bagaimana Trisha sebelum kita mengakhiri perbualan kita ini? Saya rasa di negara lain memang sudah ada sejarah di mana ketua negara ataupun pemimpin negara memang didapati dihukumi bersalah. So dari segi antarabangsa sebenarnya ini bukan satu berita yang barulah mungkin di negara South Korea memang ada, dan negara lain pun ada. Di negara Indonesia ada ketua parti-parti politik yang itu sudah menjadi perkara biasa ya, di mana SPRM mereka ataupun KPK mereka selalunya mendapati ketua parti politik sudah dihukumi bersalah. Jadi di negara Malaysia sahajalah yang mungkin kita tak biasa dengan berita di mana ketua ataupun bekas Perdana Menteri ataupun ketua parti politik, ketua ahli-ahli politik didapati bersalah. So jadi saya rasa ini mesti menjadi normal ya. Jadi kita mesti normalize situasi di mana seperti mana saya cakap tadi, nobody is above the law. Setiap individu memang ada hak-hak mereka sendiri dan tiada sesiapa. So saya rasa kes ini mesti mengingatkan kita semua bahawa walaupun kita ada kabel, kita ada connection dengan ahli-ahli politik ataupun dengan Perdana Menteri juga, itu that is not an escape route. There's no escape route. So walaupun kita ada pengaruh besar, kita ada we have all these well connections, we are no exception under the law. So this is a very strong reminder, dan keduanya saya rasa kita mesti
we have to broaden out to the bigger principles. Yeah. So apakah prinsip-prinsipnya? So kita balik kepada isu rasuah. Kita balik kepada isu politik. Kita balik kepada isu pendanaan politik ya. Jadi sebab kalau kita ingat kes 1MDB dan kes SRC sebenarnya adalah isu pendanaan politik. So bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah pendanaan politik ini adalah balik kepada is a constitutional and legal reform. So that is why pihak Ideas dan banyak pihak CSO juga menyatakan bahawa semua kes-kes ini, kes 1MDB, kes SRC semua ni tidak akan berlaku sekiranya kita ada Akta Pendanaan Politik. Dan selain daripada itu mesti adanya juga public funding, iaitu pendanaan awam. Sebab sekiranya ada pendanaan awam yang dan mana duit akan datang daripada negara, from the state kepada parti politik, ini mengurangkan kebergantungan parti politik terhadap duit dan dana yang akan disalurkan melalui cara yang mempunyai rasuah dan corruption. So corrupt means need to be reduced sekiranya kita ada Akta Pendanaan Politik dan juga pendanaan awam. So there's no corruption, there's no conflict of interest with regards to the dana politik. So that's why I think semua pihak ataupun sekiranya di luar itu ketua-ketua GLC, ketua-ketua syarikat yang ada conflict of interest dengan negara, everybody needs to be reminded that kes 1MDB dan kes SRC adalah salah satu kes sahaja. Selain daripada itu, mungkin ada banyak-banyak kes lagi yang belum lagi disiasat ataupun belum ada lagi sesiapa yang buat news report dan investigation dan sebagainya. So can it happen again? Itu soalan saya. Adakah kes ini boleh berlaku sekali lagi? Dan jawapannya ialah memang boleh, sebab the rules of the game belum lagi ditentukan. We haven't reset the rules of the game supaya ada the right institutional governance, the right laws. So walaupun saya rasa memang semua orang menumpukan perhatian mereka terhadap kes ini, tetapi yang lebih penting ialah jika kes ini boleh berlaku sekali, adakah kes ini boleh berlaku sekali lagi, dan kalau boleh, what are we doing about it? Adakah kita bersedia untuk memastikan bahawa penstrukturan semula dilakukan pada institusi-institusi kita, reformasi institusi, dan mengadakan Akta Pendanaan Politik yang akan menyatakan secara lebih jelas apa yang dibenarkan dan apa yang tak dibenarkan, untuk memastikan bahawa kes seperti ini tidak akan berlaku sekali lagi dan tidak akan mencemari nama baik Malaysia, yang tidak akan merobohkan institusi-institusi baik yang we have worked so long to preserve. So I think there are bigger things here and we need to think about making sure that ini tidak akan berlaku sekali lagi.